Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang ke podcast Arus Baru Studio pada petang ini kepada semua audiens sekalian. Dan insyaAllah podcast Arus Baru Studio ni kita akan kupas isu-isu semasa bersama dengan para pimpinan NGO, tokoh-tokoh masyarakat yang pakar ataupun yang memang terlibat secara langsung dengan isu-isu semasa yang tengah berlaku di negara kita pada ketika inilah. Dan Alhamdulillah pada hari ini, selamat datang. Assalamualaikum Cikgu Izzat. Selamat datang kita ucapkan kepada Cikgu Izzat Johari. Mungkin ramai yang dah kenal Cikgu Izzat Johari. Terima kasih kerana sudi bersama dalam Arus Baru Studio pada hari ini. Dan insyaAllah kita ada tajuk panas yang kita nak kupas pada hari ini. Memang baru-baru ni pun memang panas. Tapi sebelum kita cerita pasal tajuk, saya rasa semua orang dah kenal Cikgu Izzat. Tapi elok Cikgu Izzat cerita sikit Cikgu. Hari ni kita nak bincang pasal sekolah vernacular. Sekolah vernacular, kita jemput Cikgu Izzat Johari. Memang orang je lah. Apa yang dia tak buat, cuba bagi tahu. Pergi kes saman apa kat mahkamah, hantar petisi macam-macam lah. Jadi Cikgu Izzat, sebelum kita mula pasal tajuk sekolah vernacular ni, mungkin Cikgu boleh cerita sikit lah pengalaman Cikgu, background Cikgu, macam mana Cikgu boleh terlibat dalam dunia NGO dan juga isu-isu vernacular ni Cikgu. Silakan Cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Aizat selaku moderator pada petang ni. Nama dah Aizat dengan Izzat dia sama kan. Jadi pertama sekali terima kasih kepada Arus Baru yang sudi menjemput dan juga dikuasakan oleh GPS, Gerakan Pengundi Sedar. Saya asalnya berlatar belakang memang mengambil jurusan pendidikan dan memang asal untuk belajar untuk jadi cikgu. Okey, itu yang datang cikgu tu. Tu kita belajar di UPSI. Kan saya sebut nama UPSI kan kena ban pula UPSI. UPSI adalah sebuah universiti yang melahirkan ramai, hampir puluhan ribu, ratusan ribu pendidik. Betul. Sejak zaman dulu sampai sekarang. Dan alhamdulillah saya berbangga sebagai salah seorang alumni, anak kandung Sulu Budiman. Datang dah kerinduan. Dia ada berbaiah dia lah. So alhamdulillah saya berjaya menamatkan dalam jurusan seni komunikasi visual. Sebenarnya jurusan saya ni lebih kepada industri. Untuk menjadi seorang designer ataupun multimedia. Tapi subjek untuk kita panggil elektif ataupun minor, saya ambil pendidikan seni. Jadi membolehkan saya mengajar subjek pendidikan seni di sekolah-sekolah. Sekolah menengah lah. Jadi alhamdulillah tahun 2012 saya mengajar, dipostingkan di SMK Damak, Jerantut Pahang. Ini dah sejarah lah ni sebenarnya. Bahaya ni. Pengalaman mengajar tak banyak. Hanya sempat 3 tahun. Dalam proses itu saya sempat memperjuangkan satu isu yang sangat besar ketika itu, iaitu tentang pentaksiran berasaskan sekolah atau nama pendek dia PBS. Dilaksanakan kali pertama lebih kurang pada tahun 2011 tak salah saya. Kemudian saya masuk 2012, rakan-rakan guru semua bagi tahu saya, Cikgu Izzat, isu ni PBS ni menyusahkan. Itu perkataan, itu luahan hati rakan-rakan guru. Dan akhirnya rakan-rakan guru daripada seluruh Malaysia berhubung dengan saya kerana ketika kami posting tu saya diberi pendapatan bersama-sama rakan-rakan hampir 7,000 orang graduan pendidikan seluruh negara. Jadi kita dapat feedback daripada rakan-rakan. Alhamdulillah, saya bagi tahu diorang, bagilah kita lalui dulu proses PBS dulu. Sebab baru lagi kan. Cuba dulu. Dan akhirnya menampakkan ada sesuatu yang memang agak negatif. Dan akhirnya saya lawan dan terkorban. Terkorban macam mana tu Cikgu? Dia panggil dibuang kerja. Kerana atas faktor saya lantang bersuara dan juga melawan dasar. Mana masa mewakili guru-guru lain tu, sehinggakan cikgu dibuang kerja. Tahun 2015. Dan sejarahnya pula, genap 5 bulan selepas saya dibuang kerja, Menteri Pendidikan pula dibuang daripada kerja. Itu atas isu yang isu lain pula. Isu lain. Tapi natijahnya, bayangkan seorang guru dibuang kerja pada bulan Mac. Bulan Mac, 31 Mac.
genap 5 bulan 31 Ogos Menteri Pendidikan dibuang. Pada ketika itu, Menteri Pendidikan pada ketika itu. Itu adalah sejarah yang sangat besar lah pada diri saya secara pribadi. Dan bermulalah saya berjalan sebagai NGO. Dan ketika sebelum jadi cikgu pun dah NGO dah. Kita memperjuangkan isu graduan-graduan yang nak dapat penempatan guru. Ada masalah. So barulah timbul isu sekolah vernacular, yang mana isu sekolah vernacular ni saya tahu daripada tahun 2010 lagi sebenarnya. Sebelum jadi cikgu. Awal lagi. Tapi kita bukan cikgu lagi. Faham. So kita tak berani nak sentuh sangat. Dan kita perlu study juga. Kena tahu dulu apa benda kisah sekolah vernacular. Dan 2015 tu saya bebas. Saya tidak ada terikat dengan mana-mana. Dan saya cuba menyelami apa itu sekolah vernacular. Dan ditakdirkan sebenarnya sebelum saya dibuang kerja tu, saya ditukarkan ke sekolah menengah kebangsaan dalam kurungan jenis. Sempat mengajar? Rupa-rupanya. Maknanya, ada pengalaman ground. Takdir Allah, saya sebelum dibuang, saya diambil tindakan, ditukarkan sekolah. Dan berapa lama sempat? Setahun. Okey, lama. Tapi setahun tu bagi untuk saya seorang yang nak cepat belajar, seolah-olah macam dah 10 tahun. Cukup rasanya. Cukup. Setahun tu sudah memadai. Satu plan akademik tu boleh selesai. Kita tahu cerita sebenar. Betul. Dan hari ni saya nak berkongsi pada GPS apakah rahsia di sebalik sekolah menengah vernacular ini, dan saya yakin dianya ada terlibat sama dengan sekolah rendah jenis kebangsaan. Okey, itu dia latar belakang Cikgu Izzat Johari dalam isu-isu berkaitan dengan pendidikan. Rupanya eksklusif lah kot sampai dibuang kerja. Itu satu perjuangan besar lah dalam memperjuangkan isu-isu para guru pada ketika itu 2015. Dan lepas tu saya kenal Cikgu Izzat bukan sekadar isu-isu pendidikan. Apa semua isu yang menyentuh Melayu dan Islam dekat bumi tanah air Malaysia yang tercinta ni, memang Cikgu Izzat lah yang paling lantang sekali bersuara. Boleh follow TikTok dia, Cikgu Izzat Johari. Dengarlah setiap hari isu-isu macam-macam isu panas yang Cikgu hurai di situlah. Baik, balik pada topik kita hari ni. Mungkin soalan asas yang kita boleh kongsikan dengan para pendengar semua. Sekolah vernacular ni apa, Cikgu? Kita pergi yang paling asal. Mungkin ada yang tak tahu sekolah vernacular, dah pernah dengar. Apa sekolah vernacular ni, macam mana? Bahasa tempatannya adalah sekolah jenis kebangsaan. Maknanya mengikut bangsa, aliran bangsa. Asalnya sekolah vernacular ni, dia ada juga sekolah Melayu. Kita tahu sejarah tu. Kemudian sekolah Melayu tu ditutup dan ditukarkan kepada sekolah rendah kebangsaan. Dan ketika itu juga kita tahu ada sekolah jenis kebangsaan ataupun sekolah jenis Cina. Sekolah Cina. SJKT. So waktu itu tak ada masalah. Waktu sejarahnya lah. Sebelum mereka. Jadi selepas mereka, kita terlupa ada satu proses yang kita tercicir sebenarnya. Kerajaan Malaysia kena tengok balik. Iaitu proses asimilasi. Iaitu proses untuk menormalisasikan balik kepada sekolah kebangsaan. Iaitu setiap 10 tahun dia perlu gugurkan apa yang sepatutnya ditinggalkan oleh penjajah. Jadi saya nampak proses itu tidak dilakukan untuk peringkat pada sekolah ketika itu vernacular sampai hari ini. Jadi sekolah vernacular ini adalah sekolah jenis kebangsaan. Itu bahasa mudahnya lah. Maknanya sekolah jenis kebangsaan ni, bahasa pengantar di sekolah tu tidak menggunakan bahasa kebangsaan itu Melayu. Itu macam dah pergi kepada objektif cerita. Dia sekolah yang menggunakan bahasa ibundanya sendirilah, bahasa Mandarin dan bahasa Tamil lah. Okey. Jadi cikgu, tadi cikgu dah ulas. Saya nak tanyalah, apa masalah dengan sekolah vernacular ni? Dia ada sekolah jenis kebangsaan, dia gunakan bahasa ibunda dia sendiri. Jadi apa masalahnya dengan kewujudan sekolah SJKT vernacular ni? Punca utama adalah bahasa pengantar yang digunakan, ataupun kita panggil bahasa utama lah. Bahasa dalam urusan rasmi. Kita sedia maklum Perlembagaan Malaysia kita dalam perkara 2 bahasa perkara 3, bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan muktamad. Jadi macam saya sebut tadi lah, bila nak proses menukarkan ataupun menggugurkan sekolah-sekolah jenis kebangsaan ini, sepatutnya dilakukan setiap 10 tahun, digugurkan lah. Sepatutnya. Tapi tak dilakukan, dan akhirnya sekolah jenis kebangsaan ini diteruskan. Dan apa yang berlaku,
masalah timbul apabila ada anak-anak kita, saya sebut anak-anak kita ni sebagai anak Malaysia. Okay? Walaupun dia tu berbangsa Cina sekalipun, saya anggap anak kita. Dia tidak diberikan pendidikan bahasa yang betul. Terlalu memfokuskan kepada bahasa ibunda sehinggakan mengabaikan bahasa kebangsaan. Itulah punca utama, dan apabila kita lihat punca itu berlanjutan, itu yang menjadi masalah. Dan akhirnya dia menjadi barah dalam isu perpaduan antara kaum di negara kita. Barah isu perpaduan, barah isu jati diri, barah isu kerakyatan, semua menjadi rosak kerana dia tidak ditekankan daripada peringkat sekolah rendah lagi. Saya sendiri secara peribadi, saya tadika, maknanya pengalaman peribadi saya belajar di sekolah di tadika adalah tadika Cina. Tak salah pun. Tak menjadi kesalahan pun. Kerana tadika Cina ketika itu juga ada mengajar bahasa Melayu dengan baik. Jadi tak ada masalah pun jika diutamakan bahasa Melayu itu. Jadi bila saya masuk sekolah rendah, saya tadika setahun je. Ada setahun ni daripada umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Saya pun tak tahu macam mana dia orang. Tapi bila fikir balik, kena betulkan balik lah. Saya tadika umur 6 tahun dan terus masuk darjah 1. Dan ketika itu, saya bersekolah di sekolah kebangsaan. Sekolah rendah kebangsaan. SRK ni. Alhamdulillah, saya tidak ada kejutan budaya sebab di sekolah tersebut, kita tahu sekolah kerajaan ni ada Cina, ada India. Jadi kita berkawan dengan semua. Itulah perpaduan yang sebenar. Dan dia menjadi masalah yang disoal tadi oleh Aizat adalah perpaduan tadi itu. Bila kita tengok sekolah vernacular, dia dah tak ada perpaduan tersebut kerana yang pergi sekolah Cina hanya Cina je. Ini saya sebut yang asal. Nanti kita akan pergi kepada keadaan semasa sekarang. Jadi bila kita kata sekolah Cina untuk Cina, sekolah India untuk India. Habis tu sekolah kebangsaan ni sekolah kebangsaan, bukan untuk sekolah budak Melayu. Sekolah negara. Cikgu, saya mencelah sikit cikgu. Maafkan saya cikgu. Boleh. Bila cikgu sebut pasal tadika cikgu tadi kan, cikgu sebut dekat tadika belajar bahasa Melayu. Jadi benda tu memberi satu panduan lah bila masuk sekolah kebangsaan, tak ada masalah untuk berasimilasi kan. Betul. Kalau kita tengok SJK sekarang pun ada belajar silibus kebangsaan kan, cuma setengah-setengah subjek je lah yang dia menggunakan bahasa ibunda. So sepatutnya tak ada isu lah kot timbul kat situ. Sebenarnya memang tak ada isu asalnya. Yang asalnya ceritanya asal memang baik. Sekarang ni apabila berlaku ada murid-murid yang sampai nak nyanyi lagu Negaraku pun tak reti. Ini fakta cikgu. Silakan, kalau nak saya boleh dedahkan sekolah mana, dekat mana, di mana. Daripada pengalaman, mungkin pengalaman cikgu sendiri pengalaman peribadi. Dan sampai saat ini pun masih ada. Ini bukan dakwaan. Dan cakap tu terang, mengakulah kepada Dong Zong, salah satu NGO yang menegakkan sekolah vernacular ini, mengakulah masih ramai anak-anak murid di sekolah jenis kebangsaan tidak mampu berbahasa Melayu dengan baik. Mengaku je. Cikgu, bila cikgu sebut Dong Zong tadi, saya rasa semua pendengar dah biasa dengar lah Dong Zong ni lah memperjuangkan hak pendidikan bagi kaum, spesifiknya kaum Cina lah dekat Malaysia. Selalunya Dong Zong ni kita kaitkan dengan sekolah persendirian. Betul. Dan Dong Zong ni selalunya kalau kita follow perkembangan apa yang berlaku dekat negara kita, dia akan perjuangkan hak sekolah persendirian lah. Soalan saya kat sini cikgu, ada beza ke sekolah persendirian yang Dong Zong perjuangkan ni dengan SJK? Sebab saya K tu kebangsaan tu macam ada kebangsaan lagi cikgu, cuma jenis je. Saya Izzat, sebenarnya saya ingat tak kes kita di Mahkamah Tinggi Jalan Duta apabila kita kalah kali pertama. Ingat rakan-rakan NGO kita daripada Persatuan Peguam Muslim dan juga peguam-peguam Muslim kita lah yang lawan di mahkamah untuk sekolah vernacular. Kita dapati keputusan itu tidak memihakkan kita. Okey lagi lah. Atas alasan sekolah jenis kebangsaan adalah sekolah bukan badan awam. Saya terkejut sebenarnya, Izzat. Bukan badan awam? Bukan pihak berkuasa awam. Tadi saya sebut dia ialah badan awam lah sebab dia kebangsaan. Sepatutnya.
saya yang salah seorang kecil yang memperjuangkan isu sekolah vernacular ini, maksudnya memperjuangkan supaya sekolah vernacular ini gunakan bahasa Melayu, tiba-tiba dapat tahu keputusan mahkamah bukan badan awam. Atau bahasa betulnya, sekolah yang swasta lah tidak terikat dengan kerajaan. Jadi memang betul lah dia menang. Sebab dia tak perlu pun ikut bahasa kebangsaan. Maknanya saya cuba relate kan. Mungkin kalau ada pendengar yang tak tahu perkembangan sebelum ni, mungkin cikgu boleh cerita sikit apa benda yang kes mahkamah ni cerita apa? Okey, dia isu. Sebab kita vernacular ni Cikgu Izzat dah sampai mahkamah ni sebenarnya. Okey, dia isu dia apabila peguam kita dan ada plaintiff lah saman sekolah vernacular, sekolah jenis kebangsaan ini kerana tidak menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengakta atau bahasa utama. Dia saman SJKC, bukan yang sekolah vernacular. Bukan. Okay. Jadi bila kita saman sekolah vernacular, rupa-rupanya sekolah vernacular ini tidak terikat untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sebab dia bukan awam. Bukan awam. Jadi kita kelirulah apa definisi badan bukan awam sebenarnya. Bahasa mudah untuk orang luar yang tahu adalah swasta. Dan bila swasta, ikut suka hati dia lah dia nak pakai bahasa apa pun. Suka hati dia dan kerajaan tak ada komitmen lah dengan. Bukan komitmen, itu cerita lain. Itu cerita lain. Cerita dia lah, dia memang layak lah nak pakai bahasa apa pun. Sebab tu kita kalah. Okey. Kalah kali pertama. Bila pergi ke Mahkamah Rayuan, kita dah kalah lagi. Atas alasan? Yang sama. Sekolah ini bukan sekolah pihak berkuasa awam. Okey. Jadi, pelik. Jadi saya sendiri pun kata, nak ilahi Allah. Selama ni kita ingat sekolah ni sekolah. Ini keputusan mahkamah peringkat rayuan. Dan tak salah saya dah sampai persetujuan kan. Kita dah sampai persetujuan. Dah awam belum? Bukan badan awam. Wah, bukan badan awam. Satu fakta yang besar tu. Ya, dan itulah bermulanya naratif yang kita bawa bahawa sekolah jenis kebangsaan sebenarnya bukan sekolah kerajaan. Cuma ni baru nak balik pada kerajaan. Kenapa dia dana kerajaan boleh diberi? Kerana terikat dengan Akta Pendidikan 1996. Yang termasuk dalam tu adalah sekolah jenis kebangsaan. Okey. Boleh dibantu. Dia pegang adalah something dalam akta tu, maknanya boleh dibantu lah. Maknanya kerajaan, tak kisahlah kerajaan mana pun, terikat untuk memberi bantuan kepada sekolah jenis kebangsaan, walaupun sekolah jenis kebangsaan ni bukannya badan berkuasa awam, kerana terikat dengan Akta Pendidikan 1996. Dan akta inilah rupanya menafikan perlembagaan persekutuan yang mana sekolah vernacular tidak ada dalam perlembagaan persekutuan. Maksudnya dengan akta ni sendiri, kewujudan akta ni seperti mengesahkan. Bukan mengesah, membelakangkan perlembagaan persekutuan. Ianya mengesahkan kewujudan jenis kebangsaan sebab dapat komitmen untuk dapatkan dana. Tapi sebenarnya bercanggah dengan perlembagaan persekutuan yang lebih awal lagi daripada itu. Betul. Dan dalam perlembagaan persekutuan memang ada klausa mengatakan kerajaan wajib membantu sekolah agama Islam, tahfiz dan sewaktu dengan itu lebih kuat lagi dalam perlembagaan. Berbanding dengan dalam Akta 1996 yang tadi ni. Jadi persoalan dia itu yang menjadi punca utama kenapa isu sekolah vernacular ini panas. Menjadi pertikaian, menjadi tanda soal. Dan berbalik pada soalan Aizat akhir tadi berkaitan dengan apa beza sekolah persendirian dengan sekolah jenis kebangsaan. Yang tadi sekolah kebangsaan dia terikat dengan akta. Manakala sekolah persendirian. Okey, cikgu boleh masuk. Sekolah Menengah Persendirian Cina, SMPC. Dia adalah 100% swasta. Cikgu, makin pelik cikgu sebab sekolah jenis kebangsaan yang tak ada dalam perlembagaan tapi ada dalam Akta Pendidikan 1996 adalah sebab kenapa kerajaan nak bantu. Dan memang daripada sudut struktur pun memang SJKC memang kita terletak di bawah kementerian. Guru-guru dia pun terletak di bawah kementerian. Tapi bila SMPC, Sekolah Menengah Persendirian Cina, spesifik lah bawah Dongzong ni, ada berapa puluh 60 buah sekolah lebih kurang. Memang tak ada kena-mengena swasta lah. Swasta lah, buka lah swasta. Cuma berita baru-baru ni keluar cikgu,
SMPC ni dapat bantuan daripada kerajaan. Saya dah sebut kerajaan pun sebab yang bagi bukan Menteri Pendidikan. Saya pun tak tahulah menteri siapa, kementerian apa yang bagi. Sebab kalau you tengok ni berdasarkan fakta dalam media sosial, dalam berita Menteri Pengangkutan Anthony Loke yang bagi bantuan. Betul. Berjumlah bukan hampir RM300,000 bagi setiap sekolah. Atau berapa, 18.9 juta untuk tahun ini. Untuk tahun ini sahaja. Apa dasar tu bagi bantuan untuk makluman, sebelum saya bagi tahu apa dasarnya, untuk makluman Aizat dan rakan-rakan kat luar sana, bukan tahun ni je bagi. Okey. Sebelum ni pun bagi juga kepada SMPC ni. Ya. Macam kita bagi duit pada sekolah antarabangsa, sekolah. Betul. Sendirian lah. Seolah-olah mana-mana kerajaan yang takbir sekalipun tetap memberi. Sebab apa tu cikgu? Ini apa dasarnya? Saya cakap terang ini dasar untuk menjaga kepentingan politik. Full stop. Noktah. Tak ada apa dasar pun sebenarnya. Tak ada apa asas pun nak bagi sebenarnya. Takkan semudah tak ada. Tak ada. Sebab ni saya nak bagi pendedahan dekat GPS dan juga rakan-rakan kat luar sana. 5 legasi Perdana Menteri semua pun bagi kepada sekolah menengah persendirian Cina. So, siapa yang tak bagi? Siapa yang pegang perlembagaan? Siapa yang pegang kepada kuasa rakyat yang betul? Siapa yang jaga amanah rakyat? Tak ada. 5 legasi, 5 Perdana Menteri sama saja. Minta maaf cakap. Cuma tahun ni dia marah tu sebab dia bagi lebih daripada yang lepas-lepas. Bayangkan sekolah yang tak ada asas kita nak bagi. Kenapa kita perlu bagi SMPC? Sepatutnya kita bagi pada sekolah agama rakyat, kepada sekolah. Dan diorang ada yang bagi tahu dekat saya, Cikgu Izzat sebenarnya ada yang bagi. Memang kerajaan bagi. Berapa jumlah dia? Tadi Aizat dah sebut. 300,000 bagi SMPC Setiap sekolah. 64 sekolah tadi tu, lebih kurang 60 lebih, 300,000. Satu sekolah. Manakala bagi sekolah agama rakyat, dia bagi memang banyak. Jumlah dia 100 berapa juta. Tapi kepada berapa ribu pula sekolah. Dan akhirnya satu sekolah dapat 20,000 je. Beza betul. Ini sekolah yang dah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Itu yang orang marah tu dah goyang. Jadi nak ceritanya, orang marah jadi isu besar, jadi panas pasal sekolah vernacular. Sebab kenapa perlu diutamakan sekolah yang tak ada dalam perlembagaan dan diabaikan, dianaktirikan dan dibiarkan budak ataupun sekolah-sekolah yang memang ada dalam perlembagaan. Itulah punca sebenar. Dan saya harap orang kat luar sana, bukan kita kata tak boleh langsung bagi bantuan. Kena ingat kat luar sana pun, kita tak ada asas ataupun tak ada pun kata tak boleh sekolah Cina, tidak boleh dibantu sekolah Tamil. Tak ada masalah. Itu bukan resis. Yang jadi isu, jadi marahnya kepada kawan-kawan Cina, kawan-kawan India, jangan marah. Kami cuma tak puas hati bila sekolah yang memang ada dalam perlembagaan hanya diberi 20,000 saja satu sekolah. Berbanding sekolah yang tiada dalam perlembagaan. Yang tak ada perlembagaan bagi 300,000. Macam mana kami tak marah ataupun tak puas hati? Cikgu, bila kita sebut SMPC ni sekolah persendirian, tiada dalam perlembagaan, maknanya dia tak terikat dengan sistem pendidikan kita. Memang tak ada. SMPC jelas. Dia mengangkat UEC. UEC ni apa? Silibus yang telah dirangka, dibuat, dialirkan dia punya hala tuju dia untuk negara luar. Saya sebut spesifiknya. Antaranya Taiwan. Okey. Jadi apa kaitan dengan belajar di Malaysia? Mungkin silibus Taiwan. Mungkin cikgu boleh kongsikan sikit apa benda yang UEC ni dia tak sama macam peperiksaan. Dia macam ni. Kalau nak bagi faham lah kawan-kawan kat luar sana. Mungkin ada pula orang kata Cikgu Izzat ni pula tadi SMPC, lepas tu UEC pula. UEC ni macam SPM. Okey. Salah, saya betulkan balik. Dia macam STPM. Tinggi sikit lah. O level. Lebih kurang lah. Sebab aku dia sekolah Melayu, O level tu aku tak tahu lah. Tapi dia macam SPM ke STPM. Antara dua tu lah. Okay. Jadi bila kita belajar di sekolah kebangsaan, sekolah menengah. Contoh sekarang lah sedih pula aku cakap. Sekarang dah tak ada dah UPSR. Dulu ada UPSR. Okay. Lepas tu PMR. Dah tukar pula PT3. Lepas tu ada PT3 pun dah tak ada. PT3 pun dah tak ada. Aduh, rosak apa dia kan. Lepas tu pergi SPM. Okay, nasib baik SPM. Lepas tu STPM. Jadi peringkat kerajaan.
Jadi kalau di SMPC dia ada UEC, macam peringkat menengah atas lah, UEC. UEC ni untuk pergi ke lepas tu universiti. Jadi macam SPM. Jadi UEC ni yang kebanyakan silibus dia berpaksikan kepada negara luar. Tak kisah sebenarnya, tak salah pun sebab dia swasta. Macam tadi kan, dia swasta. Jadi tak ada masalah dia nak belajar O level ke A level ke, dia nak belajar UEC ke, terpulang. Isu dia pula bila ada nak kata mangkuk ayun dalam politik ni. Dia nak suruh diiktirafnya UEC ni pula, supaya dah lah tadi UEC kata dah jelas UEC ni tak ada masalah. Nampak baik sebab dia kita ni baik, Aizat. Dia ikut dia lah, dia nak belajar apa. Siapa kita nak halang? Tapi janganlah kacau struktur negara kita. Dia nak iktiraf UEC untuk membolehkan murid-murid sekolah swasta Cina belajar silibus luar negara, kerja kerajaan Malaysia. Come on lah. Budak-budak kita, budak Cina yang sekolah kebangsaan macam mana? Habis budak India yang kerja sekolah yang belajar di sekolah kebangsaan, yang ambil SPM macam mana? Nak abaikan? Maknanya bertimpa-timpa ni cerita dia. Itu cerita dia. Dah lah sekolah persendirian. Dapat bantuan yang tak patut dapat. Exam pula berpaksikan luar negara. Dan peperiksaan tu, UEC namanya tadi, nak diiktiraf sebagai kemasukan kepada sektor kerajaan. Adil lah. apa sebenarnya ialah apa benda yang ginilah, saya nak tanya live juga dekat luar sana. Wahai MCA, DAP, Dongzor, apa agenda anda sebenarnya ni? Anda nak buat apa? Aizat tanya saya tanya direct dia orang. Apa yang you all nak sebenarnya? You nak jadi rakyat Malaysia ke you nak jadi rakyat luar negara? Jadi sekarang ni ramai dah confused, ramai dah keliru. Apa sebenarnya hala tuju ni? Kalau saya cakap dia menjadi satu dakwaan, tetapi ciri-ciri tu dah ada. Ciri-ciri maksudnya ke arah mana tu kita dah nampak. You nak jadikan Malaysia ni sebagai negara kedua China ke? Jadi itu soalan. Bukan soalan, itu persoalan. Kalau saya cakap bagi kenyataan, itu dakwaan. Jadi saya tak nak buat dakwaan, tapi ciri-ciri itu dah ada. You belajar sekolah jenis kebangsaan, you pun tak pandai nyanyi lagu negaraku, bahasa Melayu pun jahanam, pakai peperiksaan pun luar negara. Lepas tu you dapat dana kerajaan yang sepatutnya bagi dulu sekolah-sekolah Melayu, sekolah Melayu pun tak ada dah. Sekolah kebangsaan. Tiba-tiba you nak duduk dalam kerajaan. Pergilah kerja kat luar. Tak salah. Kan kita cakap tadi, tak salah. UEC ke Tok Nenek apa, ikut you lah. Pergilah luar negara. Tapi bila you nak duduk dalam negara, you kena ikut polisi kerajaan. You kena ikut. Bila cakap polisi kerajaan, dia ingat kerajaan ni boleh ditukar ganti dalam Dewan Rakyat atau Pilihan Raya. No, kita ada perlembagaan. Perlembagaan ni tukarlah kerajaan macam mana pun, perlembagaan persekutuan boleh dipindah tapi tak boleh diubah. Minta maaf sekali lagi cikgu mencelah. Bila cikgu sebut pasal kerajaan ni, dianya berkait rapat dengan kepimpinan negara lah. Betul. Macam mana respon kepimpinan negara terhadap perkara yang jelas sebegini, cikgu? Okey, saya ulang. 5 legasi Perdana Menteri kesemuanya gagal mengekang isu perpaduan di peringkat sekolah. Ini kenyataan. Maknanya benda ni benda yang tiada apa-apa tindakan yang ambil sebelum ini. Critical. Bahkan daripada hari ke hari makin tinggi pula permintaannya. Nak iktiraf UEC pula. Itu dah dapat bantuan dana. Nak lagi dan nak lagi lah. Jadi tak kira lah parti mana pun, dalam legasi 5 Perdana Menteri tersebut, saya menyerulah kepada wakil rakyat Melayu Islam dan wakil rakyat Cina India yang sayangkan negara. Semangat cintakan Malaysia. Kembali balik. Kenapa saya pula jadi host pula? Kenapa sekolah vernacular ni diangkat, dibantu? Katanya bagus. Sebab tu sekarang ni tadi cerita yang dulu. Sekarang ni ramai keluarga Melayu letak dekat sekolah vernacular. Betul? Saya salah seorang keluarga yang ada adik saya, 2 orang yang terakhir tu pergi sekolah vernacular, sekolah rendah. SJKC. Okay. Seksa.
saya kena hantar makanan. Yelah kantin tak jaga. Tak payah sembang lah. Tak yakin lah kalau makan kat kantin sekolah jenis kebangsaan ni. Tak maaf cakap lah. Memang sekarang dah ada. Oh dia bahagikan pula slot. Bukan, dia bahagikan slot tender kantin Melayu. Bagilah 2. Yang lagi 10 semua Cina. Ini reality. Okey cikgu, saya nak selesaikan satu-satu cikgu. Dalam cerita kita daripada tadi ni, kita boleh jelas adanya sekolah jenis kebangsaan SJK, C atau T yang memang ada dalam Akta Pendidikan 1996. Itu kita sambung sikit lepas ni. Tapi yang dah jelas sejelas-jelas ni sepatutnya dah sangat terang ni. SMPC ni memang tak ada di mana-mana. Bahkan hari ke hari diberi bantuan yang bertambah-tambah. Nak diiktiraf lebih daripada hari ke hari. Tiada asas kewujudan SMPC ni sendiri. Dan sepatutnya sekolah ni yang tidak... Tambah lagi. Okey. Dan dana disampaikan oleh menteri yang bukan bidang dalam pendidikan sendiri. Dan patutnya sekolah ni yang kita desak untuk dihentikan bantuan dengan kerajaan dan nak hidup secara swasta, ikut dia lah. Ikut dia. Okey. Hentikan dana kerajaan. Kalau nak tolong pun tolong sikit-sikit je lah. Nampak tak baik lagi tu. Oh baik betul lah. Nak tolong lah sikit-sikit. Swasta kenapa nak tolong ni? Kalau macam tu sekolah swasta India, sekolah swasta Inggeris, ada. Betul lah. Nanti semua nak. Jadi nak menteri mana? Menteri komuniti pula nak bagi. Menteri tenaga pula nak bagi. Mabuk. Saya rasa lah. Ni minta maaf cakap lah Izzat. Saya rasa mereka ni ada kerosakan identiti. Aduh. Pertamanya. Kiblat dia lain. Tak. Yang pertamanya kelakarnya Menteri Pengangkutan yang menyampaikan dana kerajaan. Memang kelakar sikit lah. Itu dah macam tak masuk akal. Betul. Oh iya, aku panggil lah Menteri Pendidikan. Di mana Menteri Pendidikan? Tak Menteri Pendidikan lah. Kan sayang sekolah pendidikan. Okey. Panggil lah. Dan kita harap itulah kali terakhir dia bagi. Okay. Itu je. Dia naik je dengan sekolah pendekala. Itulah kali terakhir dia naik. Ini kita bagi amaran. Sebab apa? Jangan main-main. You naik dekat atas pentas tu. You duduk dekat stage yang you ada sekarang. Ini kuasa rakyat. Ingat kita yang bagi mandat. Tapi bila you konon-konon, dasar kerajaan pendidikan you bagi macam ni. Ni saya tuju kepada Menteri Pendidikan. Sekarang. You konon-konon nak tunjuk you menjiwai pendidikan cikgu-cikgu sekolah. Ingat cikgu sekolah bukan budak sekolah tau. Cikgu sekolah ni dia ada akai. Dia akan tak terjemah ke mulut, dia terjemah pada tindakan. Saya ulang lagi sekali kepada Menteri Pendidikan, you jangan buat cikgu sekolah macam budak sekolah. You setakat nak pegang authority, nak bagi satu-satu, kita panggil arahan, nak diberi arahan ataupun nak dibuat di sekolah-sekolah. You jangan buat macam seolah-olah cikgu sekolah ni budak sekolah. Dengar tu Menteri Pendidikan ni, bukan saya kena dengar. Menteri Pendidikan kena dengar. Sampaikan pada Menteri Pendidikan. Jangan main-main. Okey cikgu, sebelum kita habis SMPC ni, saya tadi dengar cikgu sebut pasal Dongzong. Yelah, sebenarnya viral macam-macam lah. Minta batalkan Dongzong ni lah. Macam-macam lah kempen-kempen sebelum ni lah. Kita dengar dekat media sosial tu. Cikgu boleh cerita sikit tak apa benda Dongzong ni? Saya bukanlah jurucakap kepada Dongzong. Yelah, patutnya saya tanya dia lah kan. minta maaf. Tapi ciri-ciri Dongzong tu kita boleh nampak lah. Okey. Pertama sekali, Dongzong ni adalah sebuah NGO resis negara. Okey. Memang dia resis. Sekolah nak sekolah Cina. Peruntukan nak peruntukan sendiri. Dia resis lah. Jadi dia kena terima hakikat dia resis. Kalau dia kata Cikgu Izzat resis, no, saya duduk di sekolah kebangsaan. Saya berkawan dengan Cina. Saya berkawan dengan India. Apatah lagi Melayu. Dan muka saya pun muka Cina. Okey, ada. Jadi siapa yang resis lah? Jadi Dongzong adalah NGO yang resis. Dan memang adalah salah seorang Perdana Menteri satu ketika dulu ingin mengharamkan Dongzong. Malangnya tinggal kenangan. Saya bila duduk dengan GPS ni, saya kena jujur. GPS adalah satu medan yang bagi maklumat yang adil untuk rakyat Malaysia menilai. That's why bila saya duduk kat podcast GPS ni, saya kena bercakap jujur. Terus terang cikgu. Walaupun ianya sakit. Okey. So, Perdana Menteri tu akhirnya dah tak ada kuasa sekarang. Okey. Dia tinggal kenangan lah.
Jadi mana menteri-menteri yang atau Perdana Menteri yang nak perjuangkan? Macam saya ulang tadi, 5 Perdana Menteri legasi. Semua biarkan. Bukan biar lagi, tahun ni tambah lagi. Jadi tak apa, kuasa rakyat tetap kuasa rakyat. Bukan apa, kita ni sayangkan kerajaan. Betul. Dong Zong dia memperjuangkan bangsanya, sebab tu dia resis, tak ada masalah. Cuma berpada-pada lah. Kita tak marah sekolah Cina diberi bantuan, tak salah. Tu saya kata kadang-kadang orang politik ni merosakkan pemikiran rakyat. Ini fakta. Kami sendiri pun sebagai NGO aktivis, kita tak ada masalah untuk memberi bantuan mana-mana sekolah. Tapi bila kita sebut, contoh saya sebut sekolah agama, tahfiz, apakah perkara yang terlintas yang pertama dalam kepala otak kita? Minta derma, daif. Minta derma. Bila kita cakap sekolah Cina, aircon, Dewan Besar. nampak tak? Dia benda tu dah jadi semula jadi. Cakap sekolah Tamil, estate, peruk, ceruk. Nampak? Sedangkan kita cerita pasal sekolah Cina, sekolah Tamil pun diskriminasi kuat. Kemudahan tak seperti macam sekolah Cina. Kebaikan luar bandar. Nampak tak? Kawan-kawan bangsa India, jangan kata kita resis. Kita pun tengok juga kadang sekolah rendah Tamil pun kadang-kadang daif. Inilah yang perlu dibetulkan. Bagilah bantuan. Tak apa sekolah Tamil. Tapi dulu pernah juga saya keluarkan satu momentum untuk mansuhkan sekolah vernacular disebabkan dah terlalu marah. Tapi sebenarnya tak boleh pun nak mansuhkan sebab tadilah faktor mahkamah dah kata dia bukan badan awam. Dia berhak nak belajar bahasa ibu dia. Belajarlah. Tapi nyanyilah negaraku dengan baik, bercakap bahasa Melayu baik. Ni saya cakap ni benda yang memang mimpi je lah. Memang takkan ada. Dan berbalik pada cerita tadi, kenapa orang Melayu pun hantar kat sekolah Cina? Sebab nak belajar bahasa Cina. Nampak tak? Punya orang Melayu ni punyalah sentimen rakyat Malaysia nak berbilang kebersamaan tu. Nak belajar bahasa Cina. Jadi kekurangan yang ada, yang kita nampak jelas sekarang ni adalah sekolah kebangsaan tak ada diajar bahasa Cina. Kan sekolah kebangsaan mestilah ada diajar bahasa Cina, bahasa Tamil. Jadi murid kat dalam sekolah kebangsaan ada pilihan nak belajar bahasa lain selain daripada bahasa Melayu. Baik tak macam tu? Barulah seronok. Dan ibu bapa rasa happy, rasa gembira nak hantar anak ke sekolah kebangsaan sebab ada subjek-subjek yang dia nak anak dia belajar lain dari yang lain. Bahasa Cina dan bahasa Tamil. Dan juga dedikasinya guru-guru kita tak boleh kita lawan galang-ganti. Baik bagi komitmen kepada sekolah, kepada murid. Macam mana di sekolah Cina sebenarnya. Dia kata sekolah Cina disiplin dia tinggi. Sama je sebenarnya. Sama je. Di sekolah kebangsaan tu sama je. Sama juga. Sebenarnya sama. Hebat cikgu ni mengajar. Cuma persepsi orang sekolah kebangsaan, sekolah kerajaan. Betul. Persepsi tu dicipta, dibina. Sedangkan cikgu di sekolah kebangsaan sekejap lagi tahulah. Cikgu-cikgu cemerlang semua daripada sekolah kebangsaan. Murid-murid yang sebab dia banyak, sekolah yang cemerlang pun daripada sekolah kebangsaan. Mana kualiti tu sendiri dah ada dekat sekolah kebangsaan. Cuma perlu ditambah nilai. Masuklah belajar bahasa Mandarin. Masuklah belajar bahasa Tamil. Saya nak bagi tahu sebelum kita nak ni, ada sekolah menengah yang memang ajar pun bahasa kedua atau bahasa pilihan seperti bahasa Jerman, sebagai bahasa elektif. Jepun ada. Pilihan. Ada wujud. Kenapa tak boleh buat di sekolah rendah? Boleh. Jadi dia kata kalau nak buat sekolah kebangsaan ada Mandarin dan Tamil, susah. Tapi kau pergi tambah lagi sekolah Cina. Tak menyelesaikan. La ilaha illallah. Nak belajar bahasa Tamil, bahasa Mandarin, bahasa Cina. Penyelesaian untuk menyelesaikan di sekolah kebangsaan adalah mencipta satu lagi sekolah. Gila apa? Patut ciptalah lagi kelas yang tambah kelas. Nampak tak? Tak masuk akal punya kementerian. Keputusan dibuat oleh kepimpinan lah. Faham? Cikgu, saya rasa kita dah jelas tentang isu sekolah persendirian. Cikgu pun dah mewakili tadi, terwakili badan-badan pihak-pihak yang mempertahankan sekolah persendirian ni, yang sebenarnya tak ada dalam mana-mana akta,
Tak ada di bawah mana-mana perlembagaan, memang berjalan secara swasta. Namun peliknya diberi bantuan daripada masa ke semasa bertambah oleh kepimpinan negara kita yang adalah 5 legasi tadi. Saya rasa SMPC ni kita jelas lah setakat ni memang sepatutnya tak perlu tak ada komitmen kita pun kat situ. Tak ada komitmen kerajaan pun kat situ sepatutnya sebab dia adalah sekolah persendirian. Okey, cuma saya nak masuk pada cikgu dah sebut sikit tadi pasal SJKC dan SJKT ni lah. Sekolah jenis kebangsaan yang memang ada dalam Akta Pendidikan 1996. Apa pandangan cikgu lah sebab cikgu sebut awal tadi isu yang terkait dengan kewujudan SJK ni adalah isu perpaduan. Isu perpaduan asimilasi antara bangsa-bangsa dekat Malaysia bila mana dulu kebanyakannya dekat sekolah SJKC ni kebanyakan bangsa Cina, kebanyakannya bangsa India. SJK ni kebanyakannya bangsa Melayu kan. Macam mana cikgu melihat solusi yang paling konkret sebenarnya untuk kita bergerak ke hadapan, tolaklah kekangan apa yang ada ataupun apa saja akta yang ada. Macam mana cikgu sebagai aktivis dalam isu ni, cikgu melihat sepatutnya bagaimana kita? Apakah jalan terbaik untuk kita menyelesaikan perkara ini? Satu dari sudut memupuk perpaduan antara anak-anak kita di masa hadapan ni. Dan kedua mungkin dari sudut kualiti sebab orang selalu cakap SJK ni lebih berkualiti lah, pelajar dia lebih macam-macam latihan tekan tubi lah, jadi nak hantar anak cemerlang hantar kat situ. Jadi apa pandangan cikgu solusi terbaik konkret untuk hal ini kita leraikan dengan baik isu SJKC ni. Ada SJKT. Pertama sekali macam saya sebut tadi ialah berkaitan dengan memperkasakan balik sekolah kebangsaan. Okay, bila Aizat sebut tadi berkaitan dengan sekolah jenis kebangsaan, dia punya disiplinnya, cara belajarnya, tekan tubinya, latihannya. Jadi kita kekurangan itu kita tambah baik daripada sekolah kebangsaan. Dan kita tahu sedia maklum bahawa sekolah kebangsaan, kalau cikgunya bagi latihan yang lebih, mak bapak pula bising. Jadi isu tu kita kena jelaskan balik kepada rakyat, kepada ibu bapa, bahawa kita nak memperkasakan sekolah kebangsaan, memberi kemudahan-kemudahan kepada. Yang jadi masalah dia adalah di sekolah Cina ataupun sekolah Tamil, sekolah Cina lah terutamanya, ibu bapa kena beli buku kerja semua. Kos tak keluar. Okey. Ibu bapa yang keluarkan keluar sendiri. Dia juga sama. Tapi bagi ada yang tak mampu, ada PIBG pula tolong bayar. So nampak tak hebatnya dia orang punya, maknanya support system lah, maaf lah dia punya sistem sokongan. Sokongan tu ibu bapa sendiri bersedia, PIBG sendiri bersedia. Sebab dapat duit tiap-tiap tahun dapat dana. Jadi kalaulah dana tu diberikan kepada sekolah kebangsaan, buku latihan percuma, buku tambahan percuma, bahasa Cina diajar juga di sekolah kebangsaan, selesai masalah. Saya cakap terang cuba buka kelas Mandarin dan juga kelas Tamil di sekolah kebangsaan. Saya bagi tempoh 2 tahun je, sekolah jenis kebangsaan tutup. Confirm. Ataupun sekolah jenis kebangsaan tinggal Cina je. Sebab apa? Itulah objektif sebenar kenapa mak bapak hantar ke sekolah jenis kebangsaan. Dia nak anak dia belajar bahasa lain. Sekali lagi saya ulang, nampak tak betapa harmoninya rakyat Malaysia, terutamanya orang Melayu. Dia nak anak dia belajar berkawan dengan orang Cina. Sebenarnya ada benda lain, tapi tak apa, kita cerita baik-baik je lah kan. So bila sekolah kebangsaan ni diberikan peruntukan yang betul, bagi buku latihan tekan tubi percuma pada murid, kemudian bagi kelas tambahan percuma pada murid, ada kelas Mandarin, ada kelas Tamil, 2 tahun je tinggal budak Cina je lah kat sekolah Cina. Confirm. Sebab apa? Itulah kekurangan yang ada di sekolah kebangsaan. Termasuk dia punya apa kita panggil kelengkapan dalam kelas. Facility. Kelas. Pasang aircon dalam kelas. Kat sekolah kebangsaan ni, KPM buatlah pasang aircon, bagi whiteboard digital, meja yang baik, buku latihan percuma, buku tambahan, kelas tambahan, makan percuma. Ini semua tapi dah ada dah, makan percuma dah ada dah. Ini semua apa yang ada di SJK. Kelas Mandarin, kelas Tamil kalau pilihan. Kalau satu kelas tu nak belajar Mandarin, Mandarin je lah. Kalau yang nak belajar Tamil, kalau ada lah nak belajar Tamil, belajar. Saya masuk core curriculum petang-petang
masa zaman sekolah, masuk kelas Tamil tau. Okey. Oh, baik saya ni. Bukan apa, seronok belajar. Faham, betul. Kuasai banyak bahasa. Cikgu, Tak adalah kuasai sangat, tapi seronok belajar. Cuma bila cikgu cakap kalau kemudahan-kemudahan itu kita letak dekat Sekolah sekolah kemasaan, apa ada keperluan lagi ke wujudnya SJK? Tak, saya bagi tempoh 2 tahun. Saya bagi tempoh 2 tahun, sekolah SKJC tinggal Cina saja yang ada dalam tu. So, Tak perlu. tak perlulah, maknanya lepas semua kemudahan tu dah ada. Okay. Dah jauh kita cerita. Objektif penubuhan sekolah vernacular adalah untuk membiarkan anak-anak Malaysia yang berbangsa Cina untuk belajar bahasa ibu negara. Itu objektif utama. Okey. Kecuali ada objektif lain. Okey. Dan kita tak ada masalah mendengar objektif tu. Tak ada masalah. Dan Okey. kita pun nak ajar anak-anak kita bahasa Mandarin. Faham? Tak ada masalah pun. Saya ulang Uh-huh. anak terbukti, bukan ulang lagi. Memang kita nak anak kita belajar bahasa lain-lain. Seronok. Pelbagai diversity kita nak belajar semua bahasa supaya kita boleh berkawan, boleh baik, boleh berurusan, tetapi kita utamakan bahasa kebangsaan. Dan akhirnya kita jadi rakyat Malaysia yang ada jati diri. Faham? Macam mana kita nak bangga ataupun kita nak negara luar hormat kita kalau kita sendiri tak bangga dengan bahasa kita. Identiti negara kita sendiri. Kita sendiri pun malu nak cakap bahasa Melayu. Macam mana orang luar kita nak harapkan dia respect kita? Dia pun cakap dia pun cakap bahasa Inggeris. Kita nak macam tu. Jadi saya ulang balik cadangan soalan terakhir Aizat tu adalah bagaimana nak mengatasi masalah ini. Mudah aja. Perkasakan balik sekolah kebangsaan, bagi fasiliti yang cukup, letak aircon setiap sekolah dalam kelas, bagi buku kemudahan, buku latihan percuma apa semua, belajar bahasa Mandarin di dalam kelas macam biasa kan, subjek Mandarin Sebagai pilihan. belajar. Jangan pilihan dah, bagi satu masa pun tak apa. Okey. Satu waktu pun tak apa. Belajar nombor, belajar benda, belajar haiwan, belajar, akhirnya boleh cakap. Dan cukup 2 tahun sekolah vernacular. Ini jaminan saya bagi. Dan kalau saya diberikan pilihan ataupun diberi peluang jadi Menteri Pendidikan, itu yang saya bagi. Okey, jelas ya. Maknanya itu adalah aspirasi yang Cikgu Izzat Johari bawa. Betapa harmoninya idea Cikgu Izzat. Masing-masing boleh menjaga sendiri bahasa ibunda masing-masing. Tapi yang penting, yang lebih utama daripada itu adalah perpaduan. Pembinaan identiti negara kita, negara Malaysia sendiri, mestilah berteraskan kepada identiti kebangsaan kita, bahasa Melayu kita. Dan di samping yang lain-lain itu kita boleh tambah sebagai tambahan kita. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Cikgu Izzat. Jelas, sangat jelas. Nampak kat luar tu macam garang betul. Rupanya kat dalam ni berfakta, tegap dengan poin-poin yang Cikgu telah ulas sebentar tadi. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih Cikgu. Dan terima kasih kepada para pendengar. Moga-moga apa yang kami bincangkan pada hari ini mampu memberi kejelasan kepada penonton sekalian untuk memahami isu-isu hari ini, isu sekolah vernacular. Dan insya-Allah di masa-masa akan datang kita akan kupas isu-isu lain, macam-macam isu yang berlaku di negara kita sekarang. Dan daripada masa ke semasa kita akan teruskan podcast Arus Baru Studio dengan kerjasama GPS ini. Dan insya-Allah itu saja buat hari ini. Terima kasih kepada semua sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.